Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini seperti yang dijanjikan lah, InsyaAllah kita akan cover beberapa perkara lah. Hari ni macam last lah kot, InsyaAllah. Harap kiranya yang ni aku compile semua info-info pengkongsian yang video sebelum-sebelum ni. Hari ni aku akan buat macam revision lah, orang kata rumusan lah. Okay, untuk korang praktik terus kat motor-motor korang lah. Siapa yang ada kelebihan untuk double overhead cam, yang single cam, semua boleh buat lah, InsyaAllah. Aku akan bagi yang cara paling mudah lah bagi budak-budak baru yang tak kenal lagi, baru je start buka head semua, dah pandai dah kan. Buka head, pasang balik, hidup motornya. Okay, Alhamdulillah dia ada semangat kan nak buat. Kadang-kadang budak-budak ni takut kan, budak-budak baru. Bagi orang-orang lama yang dah ada, orang kata, pengalaman, dah ada belajar tinggi-tinggi, diploma apa semua tu, InsyaAllah yang ni mungkin korang ni macam ni macam simple lah, basic orang cakap. Basic. Macam orang kata benda yang refresh je. Tapi kebanyakan ilmu-ilmu yang biasanya tinggi-tinggi lah, yang kita tengok dalam buku tu, kita susah nak praktik dalam dunia sebenar. Jadi hari ni aku akan ajar apa yang ilmu yang kita belajar tinggi-tinggi tu untuk praktik dalam dunia sebenar. Kan kita beli cam, apa nak buat dengan cam tu? Macam tu biasanya. Macam mana? Apa setting macam mana? Cam ni aku dapat setting macam mana ni? Macam tu. Macam tu. Faham? Okay, so hari ni kita akan cover. Ni bagi orang yang nak belajar lah, InsyaAllah. Faham? Barulah kat bahagian ni baru praktik. Okay, yang lain tu macam yang aku reverse balik yang sebelum-sebelum ni, bagi yang paling ringkas untuk korang faham. So pertama kita akan cover tentang CJ, surat beranak, Certificate of Camshaft. Cert cam lah. Okay, CJ surat beranak, surat banyak camshaft tu. Kalau kita beli camshaft yang high profile, macam high quality lah, untuk kereta biasanya, untuk kereta Mitsubishi Evo whatever tu, cam 302 ataupun 270 Jun apa semua kan, jenama pelik-pelik tu kan. Untuk kereta dia akan bagi satu sijil. Sijil tu dia akan beritahu kat dalam sijil tu maklumat cam tersebut kalau pasang macam mana jadinya. Okey, tu contoh. Tapi aku akan bagi umum lah untuk kita faham saja. Yang kedua kita akan belajar LSA. Dari satu cam tu, LSA apa? Cam ni kan bang, you boleh pakai. Tapi aku akan ambil range dari 110 yang paling tinggi hingga 105 paling rendah. Okey, 110 LSA hingga 102, 101 kau ambil. 101. Okey. Kat situ. Lepas tu yang ketiga kita akan kaitan dengan LSA ni dengan CR semualah. Constant formula. Yang ni aku bagi shortcut terus. Kan korang ada kira yang panjang lebar panjang tu kan. Aku ada shortcut sebenarnya. Darab je korang punya duration total dengan constant aku bagi tu, terus CR dia plus minus 0.8. Nanti aku beritahu. Ni shortcut gila lah. Bagi orang memang malah nak kira bang, selalu salah kira kan, sebab panjang kan. Last sekali salah satu nombor kat bahagian pertama tu, habis kacau. Yang ni tak payah. Pertama kedua memang kalau dapat je degree cam, kat darab dengan constant aku bagi, terus dapat CR dia. Okay, settle. IVC ni quick check. Untuk ni practical. Tapi bukan aku tak buat kat luar, aku buat kat atas kertas. Macam mana korang buat? Cara yang mudah, tak payah angkat head, tak payah cabut head. EX5 tu, untuk EX5 contohnya tak payah angkat head. Kan motor-motor lain pun tak payah angkat. Sebab kita nak cari AVC je, dapat AVC boleh cari CR. Tu cara yang betul-betul praktikal. Tapi korang dapat data lengkap dari cam korang. Kalau dari cam dapat 4 penjuru nombor tu, kau boleh pakai formula nombor 3 ni. Lepas tu kalau kau dapat IVC je, kau boleh dapat CR juga. Ini praktikal. Dapat IVC, CR, formula yang aku beritahu dulu. Okay? Ambil 8.2 estimate DCR 8.2. Nanti aku beritahu. Okay, so kita start daripada nombor 1. Mukadimah 3 minit 4 minit. Okay, CJ surat beranak. Surat beranak camshaft, CJ surat beranak. Okay, surat beranak camshaft ni aku buat juga. Aku ambil contoh je untuk senang korang belajar. So CJ surat beranak biasanya akan dalam bentuk graf tau. Dia tak dapat 4 penjuru macam ni. Ini aku transfer ke bentuk ni. So CJ surat beranak ni aku akan zoom sikit-sikit lah. Okay, dia graf ni adalah, yang baris ni adalah lifting. Okay, buka valve, buka ketinggian cam. Cam tu tinggi berapa mm. So lepas tu lawan bawah ni adalah degree. Ni top TDC. Lepas tu dia ada bottom TDC dia. Atas, piston naik atas, piston turun bawah, piston naik atas, TDC, piston turun bawah. Begitulah seterusnya. Akan ulang balik dalam bentuk graf. Jadi sinusoidal lah. Okay, jadi untuk yang ni aku cerita sikit. Okay, cam ni ikutkan iklan dia ataupun advertise duration adalah 302. Okay, aku beli cam apa? Cam jenama tu
good. Okay, 302 kan. Ui, tinggi tu. Valve duration ni apa nama? Calculated duration. Cam duration ada 240. Maksud bila kita pasang, kita die cam, valve duration dia 240. Macam mana 302 jadi 240? Nanti aku cerita. So, cam ni okay, dah dapat dah 302 dia beritahu. And then lifting cam adalah 6.8. Lifting cam. Untuk ni biasa cam ni lifting dia adalah nisbah rocker arm 1 nisbah 1 Maksudnya kalau tinggi cam ni 68, dia pun 68 lah. Kalau nisbah 1.02 darab lah. 6.8 ni darab dengan 1.02, 1.1, 1.2 macam tu lah. Kena darab rocker arm ratio. Kena darab lagi. Okay. Lepas tu kalau rendah lah, lagi rendah 6.8. Tapi bila pasang-pasang dapat 6 je. Asal rocker arm ratio terbalik, jadi rendah macam tu. Okay. Seterusnya apa lagi kat bahagian ni kita boleh tahu? Okay, duration. Okay, cam ni satu lagi tip, bentuk graf ni sama dengan bentuk cam. Okay, part-part dia adalah sini adalah starting, open, top TDC atau piston naik atas, lepas tu piston turun bawah kan. Turun bawah, exhaust buka. Okay, sini adalah cam yang exhaust tak buka lagi. Sini baru kira 1mm. Ni ketinggian 1mm. Baru dikira. Ni yang tempat asal. Kalau kita kira cam tak buka lagi, kita sentuh baru dia tepet tu baru sentuh, tak terangkat lagi valve, 90. Banyak ni 90 tambah apa ni sini? Tak silap aku 32. Berapa? 32. 32 tambah 90 tambah 180. Dapat 302. Tu cam. Valve lain. Valve kira 1mm ni, 1mm. Tarik graf ni, kat sana sentuh, turun bawah. 45 degree before bottom depth center. 45. Lepas tu dia tutup exhaust tu 15. Kat sini top dead center. Top dead center ni dia tutup selepas top dead center 15 degree. So 15 tambah 45 tambah 180 dapat 240 duration. Cam ni aku ambil sama dia. Sebenarnya kalau cam dia akan bagi asing-asing, exhaust asing, ni asing. Tapi kalau yang jenis single cam bagi macam ni. Okay, jadi 240 ni untuk both. Dia ni aku ambil reka saja untuk korang faham. Jadi cam exhaust dengan cam intake sama sebiji. Dia sama. Okay, jadi kat sini apa? Ni overlap. Okay, ni bentuk cam. Bentuk cam macam ni panggil depan ni ada nama-nama dia. RAM dia adalah sini. Ni RAM juga. Tapi biasanya RAM yang orang cakap RAM tu apa bang? RAM cam RAM tu macam mana bang? Apa yang ikon tu orang kata RAM gemuk. Padu. Dia tak. Dia RAM ni. RAM ni sini. Bahagian sini gemuk ni. Bahagian dalam. Bahagian belah overlap. Dia akan kawal overlap. Kalau RAM ni nampak, ni dia gemuk. Jadi dia akan persilangan dia akan lagi tinggi. Persilangan dia lah orang kata lifting, overlap lifting. So overlap lifting dia kalau kita tarik sini, tarik dia punya ketinggian, overlap lifting dia adalah 2mm. Ni 1mm, 2mm overlap lifting. Tinggi lah, boleh tahan lah 2mm naik. Okay, total ketinggian ni 6.8, 2mm. Besar ni. Cam ni memang overlap tinggi lah. Kalau nak bagi overlap tinggi lagi macam mana? Tambah RAM. Welding kat cam tu bagi dia gemuk kat sini. Tapi turun tetap kat tempat sama. Cuma dia tarik ke sini, dia gemuk sini, nampak? 15 degree ni sama. Dia akan tarik tambah daging sini ya. Tambah daging, tambah RAM dia. Overlap lagi tinggi. Overlap tinggi nanti kita cerita apa karakteristik cam daripada nombor-nombor tu. So dia kita kira total lah spek ni. Okey, dah tahu dah ni overlap, ni RAM, open close top DDC, ni overlap. Lepas tu ni adalah kalau buat macam ni 15 45 ni kita tak boleh ubah cam ni. Cam ni memang single cam, kekal macam ni. So LSA dia adalah 45, 15 ni adalah LSA 105. Siapa yang tahu macam mana LSA 105 macam mana bang? Kira tu tengok video yang sebelum ni ya. Yang pasal LSA tu. So kita transfer lah data ni, cam ni ke sini. Cam 302. Valve duration 240 sahaja. So cam ni kalau pun 300 lebih pun jangan terkejut. 300 lebih. Bila kita die 240. 240 ni siap berapa bang? Siap dia adalah kalau ikutkan pada kiraan aku, nanti aku akan cover sini ya. 240 siap dia 11 maksimum. 11.63 maksimum. Tapi tu LSA 110. Kita boleh drag lagi lah. Biasanya 11 lah. Ni cam ni 240 10 11. Cam dia ada 10 11. Cam 10 11. Siap 10 hingga 11 macam tu cam dia. Okay, so kita tarik data dia dalam bentuk 4 penjuru macam biasalah. Exhaust close open, intake close open, close open. Okay, jauh dia exhaust tadi start dari sini. Open 45, close 15. Intake open 15, tutup 45. Before apa saja, kau orang tahu lah data-data ni. So dia LSA
Okay, sorry tadi tadi ada masalah sikit sebab tulisan tak berapa nampak. Jadi aku transfer lah data yang daripada graf tadi tu kepada dalam bentuk ni. So kita akan cover topik ni. Aku dah siapkan senang summarize. So mudah sikit. So tadi adalah 1545 exhaust intake. Okay, so ni open close. Ni korang tahu lah ni. Aku malah nak bagi tulis dah. Okay, tapi tak apalah, takut ada yang orang baru tengok video. Jadi ni exhaust, ni open close. Ni open close apa ni? Close ni open. Ni baru open close intake. Okay, baik So yang ni adalah LSA 105 cam 240. Bukan cam valve duration 240, valve duration 240. LSA 105 ni nilai dia. Kalau LSA ni kita tukar kepada LSA 110. Besarlah LSA 110 ni dia punya overlap kecil, IVC dia besar, bawah besar, skirt dia besar, atas dia kecil, baju dia kecil. So jadi 10 atas, 10 50. Mana? Alah, saya tulis ke? Apa berapa satu ni 50 bukan 15. 50. Okey, 10 50. 10 50 kalau IVC 110 valve duration samalah. Okey, kalau valve duration sama juga tapi kita kecilkan. Jadi 105 kita kecilkan, bukan 110 tapi kecilkan ke bawah 101. Rapat gila. Memang overlap besar, paling besar. Dapatlah 19 atas, kecil 41 bawah. Asal 45 jadi 41. Itu yang bermain LSA. So apa kaitan bang nilai-nilai ni dengan performance engine? Okey, nilai ni performance engine. Kalau yang ni SS105 ni performance dia cantik ni, balance, dia punya overlap pun boleh tahan tinggi apa semua. Yang ni range dia lebih kurang dalam RPM bawah 10 ni. Tak dapat 10k ke atas, jarang untuk dapat power dia. Kalau 45 ni, kalau 50 boleh dapat 10k, 10,000 RPM, kena 50 dan ke atas, InsyaAllah lah. Tapi itu bergantung pada pengalaman lah. Tapi so far pengalaman aku bawah, kalau 45 ni bawah 10,000 RPM, power dia semua kumpul kat bawah. Memang cepat pergi lah. Cepat pergi tapi top dia bergantung pada sprocket setting apa semua lah. Tapi dia bermain, maksudnya engine tu bermain dia RPM bawah 10k. Top speed tu bergantung pada berat badan, bergantung pada sprocket. Tu jangan tengok tu. Tengok power range. RPM mana, power tu berkumpul kat dalam RPM berapa range dia. Oh, start daripada 3,000 dah ada power sampai 8,000. Okey tu. Bermain rendah tu. Tu daily use lah tu. Tapi power tu, 12,000. RPM aku boleh pergi 12,000. Tapi RPM bawah kenyok. 6,000 ke atas baru power. Susah VTEC orang bagi. Aku kata setting VTEC tu kan. Motor cam VTEC 6,000 ke atas. VC dia bawah 50 ke atas. ESR semua 50 ke atas. Dia punya bila kau die cam dapat 51, 52, 54, 58, 50 lebih. ESR untuk LC dengan Y-Suku. Biasa gitulah. ESR 1, ESR 2. ESR 2 tinggi sikit tapi tak besar mana. Tak sampai 60 rasanya. Tapi ada orang kata dapat 60. Tapi ada yang orang share dengan aku dapat bawah 60 ESR 2. Ada yang kata saya dapat 60, 61, 62. Itu bergantung pada setting mungkin rock-arm ratio. Jadi kita tak nak salahkan situ. Tapi pendek kata dia adalah 50 degree ke atas IVC dia. Okay. Jadi dia adalah CR 12. CR 12 bawah 12, 13 tu untuk run 97 kalau 50 lebih. Kalau untuk run 95 12.5 dah ke bawah, 12.5 ke bawah. Cantik 12.2, 12.3, 12 lah biasanya 12. Kalau ESR tu 12 memang sedap, steady lah, boleh start tangan lah. Starter tu boleh, kaki pun sedap, senang nak start, tak payah ketat-ketat. Tapi biasanya orang setting LC dengan Y-Suku akan dapat lebih lah, 13, 14. Kena korek. Memang bukan PMP. Memang kau kena buat balik. Sebab dia punya CC kat head racing pun 11 CC je. 11 cc je. Nak tahu EX5 berapa head racing dia? 14.5 cc. Cc dia punya ni isi padu kawah head tu. EX5 14. Memang siap dia boleh main 9, boleh setting senang. Nak setting 10, nak setting 11 senang. LC nak setting 11 gila susah. Sebab dia kecil, kawah dia kecil, memang CR dia tinggi. So yang tu yang orang rajin dengan malas tu dia korek. Kalau PMP memang ketat, memang tak keluar power, ketat sangat. Okay. Jadi apa kaitan dia? Ni untuk perkongsian lah sebab ramai tanya bang apa nilai-nilai ni, apa kaitan dia, apa yang jadi tinggi untuk apa setting apa. Jadi aku kira by CN exhaust valve open. Exhaust valve open yang ni. Exhaust valve open yang ni, yang bawah tu. Yang bila open, bila exhaust engine meletup, compressor pun meletup, dia buka. Dia buka awal ke buka lambat. Kalau degree dia besar, dia buka awal. Makin tinggi dia buka paling awal, paling lagi awal. Makin tinggi Evo, makin tinggi ni Evo ni 45 degree kan.
Kalau 60 lagi awal dia buka. Meletup sekejap pun terbuka. Meletup terbuka. Dia tak tunggu sampai piston tu turun bawah. Dia baru turun lepas pada garis ni, terus exhaust tu open. Jadi dia combustion kat low RPM dia tak ada torque lah. Sebab baru nak kau tolak. Bila sekali valve dah buka, drop dah. Pressure yang meletup dia dah drop lah. Kat RPM rendah dia buka awal sangat. Jadi RPM rendah kiok lah. Sebab tu Evo ni untuk high RPM dia bagus kalau kita nilai dia tinggi. Makin tinggi Evo iaitu exhaust valve open 45 degree high cam semua degree besar, memang high RPM bagus. Exhaust kena buka awal. Iaitu degree makin tinggi makin awal buka. Exhaust kena buka awal. Tapi kat low RPM kalau nak dapat torque kena tutup awal, kena tutup lambat. Kena buka lambat. Bagi dia meletup dulu sampai turun bawah buka. Makin lambat buka makin bagus. Dia meletup tu dia guna semua power daripada letupan tu. Baru dia buka. Betul-betul guna habis sampai bawah baru buka. Kalau dia buka awal pun meletup, baru nak meletup pun dah bocor dah. Dah buka dah valve exhaust. Jadi low end torque. Jadi high RPM Evo kena degree dia kena tinggi. Kalau nak main low end torque kena rendah. Kalau bermain dengan valve duration, cam tinggi lah. Cam high duration, cam low duration lah. Okay. EVC, exhaust valve close. Kalau nak main high RPM, exhaust valve close kena lambat. Iaitu overlap dia ni kena besar. Dia akan beli tinggi. Scavenging ada kat high RPM. Scavenging ni dia exhaust sempat keluar dan juga dia tarik balik intake sekali. Sebab dia panggil scavenging tu adalah bila exhaust keluar dia akan tarik intake sekali. Exhaust keluar dia tarik sekali intake. Kat high RPM. Masa kat low RPM dia bobok. Okay. Lepas tu kalau nak bagi low end torque tu high RPM. Kalau low end torque exhaust kena kecilkan overlap dia. Baru torque bagus. Sebab bila meletup exhaust kena tutup awal supaya intake boleh masuk nanti. Intake masuk dia tak ada exhaust dilution kat situ. Jadi exhaust tak kacau. Exhaust akan keluarkan exhaust, intake akan masuk untuk next cycle. Jadi exhaust tak kacau. Kalau overlap besar exhaust akan kacau. Dia bring exhaust dilution. Exhaust keluar, bila piston tu turun dia exhaust dia tak tutup lagi, dia sedut balik. Sama juga masa piston nak naik, tolak exhaust tu intake dah buka awal sangat, masuk juga exhaust juga intake sekali dia reflux, dia sedut balik. Jadi dilution, exhaust dilution tu itu berlaku. Overlap tinggi, exhaust dilution besar. So Evo iaitu intake valve open. Intake valve open yang atas ni. Okay, kalau makin besar intake valve overlap makin besar, makin bagus lah intake masuk. Sebab tu dia dua ni besar. Evo je lain. Evo ni memang orang nak kalau boleh overlap dia besar. Dia tak nak kecil. Evo ni. Tapi biasanya kena balance dengan exhaust pula. Kalau besar sangat takut exhaust akan tolak kat dia. Macam contohnya yang ni lagi besar dari yang ni. Jadi masa exhaust nak tolak kat exhaust ni, yang ni akan dia terbuka awal. Jadi exhaust akan masuk kat dia. Jadi bahaya juga. Tak boleh besar sangat. Dia kena balance. Yang ni kena balance. Kalau terlalu besar exhaust akan keluar kat dia. Patutnya intake bila dia buka, intake dia masuk ni bila dia buka awal sangat. Patut exhaust pula sempit. Jadi tak boleh nak keluar kat exhaust, dia keluar kat ni. Kacau lah tu. Memang intake bobok. Tak nak start kot. Aku rasa kalau besar sangat. So tak boleh. Dia kena balance juga. So tapi kalau boleh tinggi lagi. Tapi bila dia tinggi, sahabat dia sebelah pun kena tinggi jugalah. Okay. Jangan balance tu sangat. Dia takut dia power bawah baru jerit. Sebab apa? Dia bawa balance yang atas tu. Tapi memang takkan balance. Biasa susah nak balance kalau Evo terlalu tinggi daripada exhaust. Exhaust ni besar biasa. Exhaust besar biasa. Overlap exhaust besar tu biasa. Sebab nak ambil scavenging. Okay. Lepas tu, tapi biasa kalau exhaust besar daripada intake, kena setting basah. Minyak kena lebih sikit supaya dilution tadi dia boleh cover kat low RPM. Kena setting pallet jet besar kalau exhaust besar daripada intake. Okay. Lepas tu untuk IVC, ni IVC ni memang setting CR lah macam biasa. Normal sama macam Evo tadi. Graph dia sama, nampak? Naik, turun. Sama lah IVC dengan Evo sama. Sebab gang di bawah. So kalau IVC naik makin tinggi untuk high RPM, makin rendah untuk low and top. Okay, beres. So cover bahagian tu. Okay, next kita akan constant. Yang ni paling mudah lah. Aku bagi dah constant sekarang. Tak ada formula panjang-panjang, tak payah. So CR ada dua cara nak setting CR. Yang pertama, kalau korang dapat valve duration total. Valve duration, korang dapat nombor 4 penjuru ni, bila kau diecam macam-macam cara lah. Sama cara manual ke, cara pakai degree wheel ke, dapat valve duration. Cara valve duration intake, kau tambah dua ni. 15 tambah 45 tambah 180. Dapat 240. So valve duration ya, 240. Valve duration lah, bukan cam. Bukan cam lah. Cam aku beli cam 302. Bukan cam. Kita kira valve duration. Dari dulu dapat berapa? Dapat 240. So formula dia, CR target dia adalah intake valve total duration 240. Duration dia darab dengan constant ni 0.045. Dapat jawapan tu, nilai dia adalah, range dia adalah plus minus 0.8. Contoh dapat 240. Okay, 240 kan. Total duration 240. 240
240 darab 0.045 bersamaan CR dia 10.8. Okey. 240 contoh 240 CR target aku dah dapat jawapan dia 10.8 CR dia. Pakai formula ni. 240 punya degree. Plus minus 0.8. So kalau tambah 0.8, 10 tambah 0.8. 10.8 tambah 0.8 bersamaan yang tinggi dia ada 11.6. Rendah dia 10. 10 saja sudah 10.8. Kita 10. Kita nampak? Range dia gini ya. Tak jauh pun. Tapi kalau boleh duduk lain ni bang, saya siap 10 tepat-tepat. Okey tu. Memang okey tu. Bang, saya 10.5. Okey tu. Ada range ni. Masuk dalam range. 10.8 ke. Kalau range dia 10 hingga 11.6. Duduk dalam range tu okey. Tapi kalau boleh dapat target yang ni. Yang ni paling selamat target dia 10.8 ni. Gitulah. Bang, kalau camp saya kira dapat 253 valve duration darab 253 kita sini 253 darab 253 darab 0.045 11.38539. Ni plus minus 0.8. Plus minus 0.8 kalau paling tinggi tambah 0.8. 12.19. Kalau kurang daripada 0.8, 11.39 tolak 0.8. 10.5. 10.59. Ni range dia. Range dia. Masuk dalam range ni okey. Untuk valve. Kalau dapat nilai ni, nak dapat nilai ni kalau dapat 4 penjuru ni ataupun dah valve duration nilai ni dapatlah. Tapi bang saya dapat IVC je bang. IVC, formula IVC. Ni IVC CR target. Okey. IVC 1476 180 tolak IVC 1476 ni sebab aku ambil di CR target 8.2. So ni yang consider. Pakai nombor ni 1476 180 tolak IVC. IVC ni adalah intake valve close ni 45. So 45 kita kira 180 tolak 45 bersama 135. Okey. 135. 1476 IVC dia 40 berapa dia 45 tadi tolak 135 ni tolak pula bagi 135 1476 bagi 135 bersamaan 10.9 10.93. So dekat-dekat lah. Masuk dalam range. Nampak? Mana tadi yang 240 10 ni 10.8 ni 10.9 dekat tak? Kalau pakai formula dapat 10.9 dapat 10.8. Nampak? Masuk dalam range juga. Sama mana-mana formula boleh pakai masuk dalam range. So plus minus dia lain lah. Yang ni plus minus 0.8. Yang ni plus minus kecil sikit. Aku biasa ambil 0.5 0.6. Okey, tambah 0.6 lah biasanya. Untuk formula ni plus minus 0.6. Tambah 0.6 tolak 0.6. Gitu range dia. Tapi ni dengan ni dekat tak? Dekat lah tu 10.9 10.8. Mana-mana formula pakai. Tapi formula yang paling praktikal adalah ni IVC. Paling praktikal ni senang kau dapat. Nilai IVC ni boleh dapat dengan mudah. Nanti next video untuk cari IVC ES5. Okey. Nanti aku sambung. Okey. Itu kalau IVC tu. Okey, betul lah untuk IVC. Mana-mana skill lah. Skill ni akan tunjuk untuk ES5. Okey. Yang ni kena ada lukisan lah. Okey. Aku buat secepat mungkin. Video ni jadi lama nanti. Okey. Aku tak ada head. So aku lukis head. Okay, ni head lah tahu. Head ES5 ES5. Ni atas ni bawah. Ni exhaust punya. Ni adalah benda yang kita nak ejakan ke benda set valve. Buka ni boleh set valve. Intake je kita fokus. So ni head bayangkan ni head. Bentuk head tahu kan? Head ES5 lepas tu ada kan timing chain sini. Timing gini sini. Buka je tutup dia. Timing chain gini kan. Pada ada timing kan. Lepas tu ni block, ni screw block apa semua kan. Okey, bayangkan. Kau kena bayangkan. Lepas tu ada marking kat head tu kan. Tengah tu kan. Jadi marking dia biasanya akan duduk gini gini. Straight ya kan. Okey, kacak dulu sebelum kau buka. Okey, kau buka motor kau orang. Okey, ni step dia. Dapatkan IVC Okey, IVC. Apa barang kau kena ada? Kau kena ada benda ni. Kau kena ada kertas dengan ni Okey, basic Okey. Kau pun buka dapatlah ada kedudukan setting top deck center semua dapatlah kedudukan dia tepat macam ni Tepat macam ni. Okey, beres settle. So, kau pun first kali kau check valve ni.
Buka. Check yang setting longgar tu. Kedudukan set valve. Sebab kali-kali terpusing benda ni. Tapi jangan pusing gini je. 80, 100, 80 degree. Sebab tu kena tanda dua-dua. Belah sini kena tanda, belah sini kena tanda. Sebab dia kalau bertukar pun macam ni. So kena tanda juga belah sini 180 degree. Berlawanan je. So kita bayangkanlah dia kedudukan dia gini lah. Mana titik tengah dia? Ni titik tengah dia. Okay, ni gini. Straight sini lah. Dah check. Set valve tukar. Buka je, longgarkan. Setting 1 mm. Kat filler tu ada 1 mm kan? 1.0. Tu 1 mm. Selit je. Set valve. Longgar-longgar sikit je. Macam gesek-gesek. Okay, gesek. Gesek maju aja. Okay. Set valve 1 mm. Kalau orang set kan 0.5 asal kan? Tak apa, longgarkan. Set 1 mm. Mewakili 1 mm lifting valve. Tak apa, jangan memang tak tergelincir. Aku dah try. Tak tergelincir pun. Sebenarnya ramai yang tahu ni. Lepas dia buat dah praktik benda ni. Dia kata, alah, tak payah selip-selip filler dekat valve pun. Setting 1 mm kat atas pun boleh. Plus minus beza dia. Betul. Memang betul pun. Aku saja nak suruh tu supaya kau dapat nilai 4 penjuru. Kau dapat nilai 4 penjuru lagi power. Boleh dapatkan dua formula. Formula IBC dengan formula constant tadi 0.045. Tu tujuan aku. Kalau aku bagi yang ni terus, dapat IBC je. Kau boleh praktik satu formula je, iaitu formula IBC je. Okay, ni kau orang boleh praktik IBC ni yang aku buat sekarang. Okay, so step kedua, lepas dapat set valve 1 mm. Okay, dah setting yang 1 mm. Okay, 1 mm 1 mm. Cabut rantai dia. Okay, cabut lah. Macam mana kau cabut rantai tu? Dah tahu kan? Macam biasa cabut rantai dia. Rantai dia boleh sakut kat belakang. Okay, jadi kau pasang balik benda ni. Okay, kau pasang balik benda ni. Ataupun sebelum cabut rantai tu, buat satu benda, iaitu ambil benda ni, ukur dari titik tengah ni sampai ke tanda tadi. Sampai tanda dekat head. Dari titik tengah betul-betul tanda dekat head. Okay, dapat yang ni, jarak dia ni, terus transfer kat satu kertas yang dah siap buat 4 penjuru. Okay, dapat je jarak ni. Yang pertama, dapatkan jarak antara titik tengah cam ni hingga penanda pada head. Okay, dapat pun. Lepas tu buat satu yang ni 4 penjuru dulu kat kertas lain. Buat bulatan berdasarkan radius tadi tu. Buat bulatan. Aku pun bulatan tak cantik sangat untuk praktik je. Okey, dapatlah bulatan dia. Oh, tak nampak. Aku tak gelap. Bulatan ni tak nampak sangat. So aku gelapkan sikit Bulatan dia agak-agak gini lah. Okey. Ini tak nampak sebab aku pakai pensel. Jadi minta maaf lah untuk praktik. Okey, ni yang bulat dia. Okey, gini lebih kurang. Okey, dapat dah, aku dah transfer. Ni adalah bulatan saiz daripada titik tengah ke tempat penanda. Top dead center tu. Okey. Yang kedua, pergi balik kat head. Oh, pergi balik. Okey, bang. Dah pergi kat head dah, bang. Okey. Lepas dapat jarak tu, baru cabut rantai tadi. Jadi benda ni free kan? Free lah. Tapi bergeser sikit dengan rantai belakang tu. Agak-agak tak. Okey. Biar dia longgar kan? Gede-gede. Pulah sangkut. Pulah longgar-longgar kan? Sangkut kan? Pulah lawan jam. So, tapi kena ingat tanda belah mana. Kalau kamu dapat tanda yang bulat ni ke sini, senang lah. Berdasarkan tanda bulat ni Kalau masa kau free dia set valve tu, tanda duduk kat belakang, tak apa. Kau tanda balik lawan dia. Kedudukan dia antara dua gigi tu sebenarnya. Kau boleh perasan kalau tanda ni duduk di antara, berlawan dengan ni 180, dua gigi tu. Tempat yang sama je. So, ni mata kena tajam. Sebab nak dapat point tu. Okey, lepas tu pun kau pulas lawan jam. Kan longgar kan? Ni longgar. Ketak sangkut. Lawan jam sangkut. Tak sangkut. Kamu tengok titik ni bila pulah kan gini kan. Okey. Biasanya kamu kena tanda sini. Kalau titik ni biasanya titik yang kau orang akan pakai, penunjuk dia adalah belah belakang ni. Belakang ni. Jadi sini, titik sini, contoh ke sini kan. Titik yang kedua kamu kena tanda sini dengan jelas lah, dengan tepat dan jelas. Jadi bila kamu pulas ni free kan, free. Pulas sini sangkut sini kan. Biasa kamu pulas tak confirm sangkut kat area sini. Tak. Kalau kau set valve tak set valve, kau akan dapat awal sikit set sangkut dah sini. Kalau kau set valve 1 mm macam aku cakap, kau akan dapat lambat sikit. Tak ini tunjuk. Jadi titik ini kan, tadi titik ini tunjuk sini kan. Titik yang belakang dia tu tunjuk dekat mana. Tepat. Mata korang betul-betul kena tepat. Dia tuju kat mana? Dekat kawasan head tu. Contoh dia tuju dekat sini bang. Tuju dekat area sini. Kau tanda panjang sikit sini, tanda area sini. Okey, tanda kat head tu. Oh, sini tunjuk. Kan dia ada kan tempat tu kan. Tanda betul-betul tepat kat tempat dia berhenti. Sangkut. Jangan tolak kuat sangat. Tolak fit lah. Agak-agak fit. Penanda tu tunjuk kat mana? Tunjuk kat sini. Contoh. Tunjuk kat sini. Okey dah. Tepat ni. Okey, beres. Okey, abaikan dia. Biar lo ambil benda ni. Okey, ambil benda ni balik. Tanda.
jarak antara depan ni dengan sini, dengan yang kat tanda tu. Kat tanda tepat. Okey, beres. Dah dapat dah bang titik dia bang. Okey, beres. Pergi balik kat tekat kertas tadi. Dah dapat jarak dia. Luas ni antara jarak dua tu. Okey. Ingat penanda pada head. Penanda pada head tu dengan jarak yang kat tanda kat head tu jarak sebelah dia. Biasanya dekat-dekat dengan sebelah dia. Belah bawah biasanya. Okey, jarak dia tu. Yang dia tunjuk tu. Benda ni tunjuk kat mana. Okey. Lepas tu pergi balik kat sini. Kat mana-mana pun part boleh ambil. Tapi dengan syarat titik penurunan. Tapi biasanya aku akan ambil belah sini lah. Sebab mewakili IVC. Jadi aku akan ambil sini. Titik ni akan sambung sini kan. Ni tak bersambung. Ni kena bersambung ni. Kena sambung. Wajib sambung ni. Titik persaingan ni. Jadi ni adalah top dead center dia. Penanda di sini lah. Penanda asal. Jadi penanda asal sini. Sini kan. Okey. Kamu ambil. Kamu tanda sini. Persilangan antara bulatan dia tu. Okey. Dapatlah penanda sini kan. Dapatlah sini. Okey sini. Okey dapat sini. Tepat tu. Jangan lari. Jangan. Kepik. Alah terkepik. Ukur balik. Ambil sini. Garis. Ambil sini garis. Okey dapat kan. Ambil protector. Ukur. Berapa degree buka antara ni. Degree yang kena ukur ni. Tak kisah kalau pakai sini ke sini ke. Ukur pakai ni lah. Ni lah. Bottom dead center. Ukur dapat ni. Berapa degree. Darat 2. Biasanya aku dapat ni kejap. Contoh lah. Aku tak tahu tempat lah ni biasanya. Berapa ni. 20 berapa ni. 20 lebih. 20 lebih apa. Belah-belah. Belah-belah. Dapat 13. 13. 13. Bukan 13. Sorry. 23 lebih kurang. 23 dapat degree. Darat 2. 46. Ni IVC korang. 46 siap apa? Dapat 46. Okey, contoh 46. Biasanya memang aku pernah dapat 40, 20 lebih. 21, 22, 23 cam racing lah. Kalau cam ni dapat belah-belah. Cam standard belah-belah. So, yang ni 46 degree. 46 degree. IVC. Formula dia tadi apa? Formula dia tadi, constant tadi 27 berapa tadi? Okey, tengok balik formula. Where are the formula? Formula okey, dah dapat. 1476. 180 tolak IVC. 1476. Tarik formula dia. Okey. CL bersamaan 1476 180 tolak IVC. 1476 IVC dia berapa tadi? 180 tolak 40 berapa dapat tadi? 46. Bawa lagi 1476 bahagi 180 tolak 46. 180 tolak 46 bersamaan 134. Okey, 134. 1476 bahagi 134 bersamaan siap akan kena set up untuk motor korang, motor yang kecek tadi tu 11.01 plus minus 0.5. Maksudnya plus minus 0.5 paling rendah untuk cam ni. Cam yang kau dapat tu IVC 46 tu 11.01 tolak 0.5. 10.5 paling rendah 10.5, paling tinggi 11.51 lah. Ni 5.51 gitulah. 0.51, 10.51 atas, jadi logik je lah 11.51. Kan 0.5. Ni range dia nampak. Kan dapat 11. Paling tinggi 11.5, paling rendah 10.5. Cam tersebut. Tapi kalau kira bang, saya dapat 10.9. Okey lah tu 10.9. Sebab dia 11.5 paling tinggi. Okey tu. Nampak? Bang, patut pun bang ketat bang. Saya nak start pun susah. Saya setting 12 bang. Sudah. Cam ni tak boleh 12. 11.5 je. Drop sikit. Macam mana bang? Kau buka, kau buat pocket valve ke. Pakai gasket lah. Gasket pakai gasket hitam. Gasket 0. berapa? 0.4 kecil tu. 0.2 ke? 0.4, 0.5 kan. Pakai 0.8 lah. Tebalkan sikit. Boleh ada tebal. Gasket copper. Gasket copper tu boleh dia tebal kan. Boleh drop siap. Ketat kan. 12 jadikan 11.5. Pakai gasket copper. Okey lah. Naik dari 0.5 mm macam tu. Lebih kurang 0.4, 0.8. 4 mm. Drop sikit siap. Cuba try. Oh, lembut sikit. Ujung dah menjerit sikit. Atas tu macam tak mengerang abang. Okey, beres. Cantik lah tu. Tapi nak pakai juga boleh. RON 95 lah. RON 97 lah. Try. Tapi biasanya tak beza sangat lah. Untuk EX5 ni susah sikit nak dapat beza. Sebab sisi kecil. Sisi besar boleh rasa perbezaan RON 95, 97 tu. Okey, jadi tu formula dia. Cara nak buat tu. Okey, insyaAllah nanti korang ulang-ulang video aku ni. Yang dah dapat daripada head tu. So, nampak
Daripada head tanda dapat ni, alih dapat 23. Darat 2, 46 IVC dia. Dapat IVC pakai formula ni. 1476 bahagi 180 tolak IVC yang korang dapat daripada head tadi dah. Cam tak ada. Kan ES5 boleh tarik tu. Tahu kan? Tukar 46 lah. CR aku 12. CR 12 kena cari yang 50 degree. Ada tak? Cam kau pinjam. Jenama apa? Pinjam. Sumbat kat motor kau. Sumbat. Buat macam aku tadi ni. Dapat 52. Okey lah. Cam ni kau jenama apa jenama bla bla bla. Berapa ringgit Okey, beli lah cam tu. Pinjam ni dia, try terus. Ni jadi. Try pinjam. Start pasang start motor pergi try. Jadi lah. Okey, cam ni lah. Jadi dapatlah kau formula korang. Spec 53, piston ni, block ni, bla bla bla, cam ni plug play je. Nampak matching. Macam mana nak matching? Gitu je, nampak? Yang penting cam dulu baru boleh matching. Okey. Lepas tu cam kau dapat ni, kalau dapat IVC cukup lah. Dapat IVC dah pakai formula ni. Ni paling praktikal. Itu saja untuk hari ni. InsyaAllah bertemu lagi di lain kali. InsyaAllah harap-harap berjaya lah benda tu. Okey, praktikal tau. Senang. Video-video aku sebelum ni semuanya orang kata kelas, lecture saja. Okey. Ni tak ada. Lepas tu bang, kalau yang double overhead cam yang tadi jadual tu. Tapi tak apalah. Double overhead cam dia boleh main LSA ya. Sebab bila dyno tak dapat target, kalau rendah pada target, tok rendah, boleh kecilkan LSA. Kena besarkan. Kecilkan LSA kalau tok rendah. Tok target 25 tok 25 LB contoh, 25 foot pound. Dapat 22, 23. Ketatkan sikit lah. Masuk sikit. LSA kecil sikit lah. Okey, pergi dyno balik. Mesti dapatnya tok naik sikit, HP turun sikit. Jadi target tok. Silap-silap HP pun naik. HP pun naik. Betul lah. Gitu je. Kadang-kadang kita create CR tak tepat. Jadi kita boleh main lagi LSA kat situ. Up sikit lah LSA. Tak. Okey, dyno. Pergi dyno. Padu sikit. Padu. Gitu lah. Main situ je lah. Tengok jawapan dia berapa dapat ni. Tak capai target. Biasa 65 Jet 6 ni, 65 Jet 6 22 25 ni boleh dapat 40 HP. Kalau orang target HP lah. Tapi aku suka target tok. Tok kalau 65 ni tok memang kena 25 Nm ke atas. Ataupun 18 Nm foot pound ke atas. Dapat 20 foot pound. Okey lah tu. 18 foot pound. Okey. Tapi ada yang dapat 15 foot pound. Rendah tu. Ada masalah tu. Patutnya boleh dapat tinggi lagi. Boleh dapat 18 foot pound. Kalau pakai foot pound lah. Kalau dapat Newton meter 25 Newton. Kalau bawah 25 dapat 20 Newton tu kurang sikit lah. Gitulah. Kalau 65 tau. 65 head 25 paling popular setakat ni lah. Paling popular sekarang ni, paling stabil sekarang ni lah. Orang buat modi. Kalau untuk ni lah, kalau untuk ES5 tu terpulang lah. ES5 banyak orang dah lama dah. Pandai-pandai dah banyak option. Kalau SC Waisuku ni popular 65 head 2225 paling popular. Cam je orang rahsiakan. So korang cari sendiri cam tu macam mana. Okay. Cam tu bergantung pada CR lah nak main kat mana. Okay, tapi biasanya geng-geng plug and play je tu. Cuma bermain CR je. Yang motor tu jadi tak jadi CR je. Dia orang tak beritahu kamu CR dia orang correct head tu. Walaupun head tu dah besar 11cc. Head LC tu kecil. Head LC head Waisuku dia punya combustion chamber 11cc je. ES5 head racing 14.5cc. Dia punya head tu kawah dia dalam 14cc tu. Sebab tu main low end top ES5 kena boleh tapau motor-motor besar tu sebab dia low end top. Okay, itu sahaja untuk hari ni. InsyaAllah bertemu di lain kali lah. InsyaAllah ada topik-topik lain. Mungkin kita tukar topik. Kita ambil crankshaft pula. Crankshaft. Topik crankshaft ni agak memang gila lah yang geng-geng jet road ni Nanti kita tengok insyaAllah apa yang kita boleh dapat data daripada crankshaft. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.